Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi isu Wahab dan seumpama dengannya. Saya nak berikan ulasan berkaitan tentang isu ini, tapi saya fikir ada orang yang lebih baik memberikan ulasan berkaitan tentang isu ini. Jom kita tuntun kenyataan daripada satu podcast antara Ustaz Mak Malaya, Ustaz Rizal, kemudian Dr. Muhammad Asrul Zainal Abidin dan juga Dr. Rozami Ramli. Kita tonton apa yang mereka sebut. Moga-moga kita ambil manfaat. Secara jujurnya, ini juga kali pertama saya mendengar video ini, jadi kita react secara spontan terhadap video ini. Selain daripada za'faran ni memang bagus lah kan, macam tu sebut tu. Realitinya kajian kata dia bagus juga untuk tenaga dalaman dan luaran, tenaga kelakian. Dia bagus. Banyak kajian kata bagus dan siapa yang mencuba za'faran dia akan. Dan kadang-kadang isu ni dia tak dibincangkan sebab tapi kita ni memenuhi zahir batin isteri ni memang mendapat pahala lah kan. Jadi kalau kita cari ubat-ubat yang boleh memberi kebahagiaan kepada keluarga ni, okey lah tu. Bagus minum banyak-banyak ni zaman-zaman apa. Dan takut terlebih apa kata nanti dia jadi tersongsang pula tu. Dah. Kena minum lah supaya kita mungkin dia minum lurus. Dia tak bismillah. Tapi kita tengok fenomena sekarang ni tak tahu lah tu satu yang menekan. Sebab kita bukanlah kita merujuk mana-mana isu, tapi macam Datuk katakan, kalau anak kita lelaki balik kata dia wanita tu satu benda yang normal kan. Kita tak boleh nak bunuh perasaan terah kesukaan itu kan. Macam hari aku tak melihat cinta itu melainkan nikah kahwin. Maksudnya fitrah lah. Tapi sekarang ni kita nampak tak tahu lah tu wahab kan. Macam ni kena tanya Dr. Rara. Kan? Bukanlah isu apa. Pasal kita tengok realiti masyarakat ni banyak. Macam yang terkini ni, yang macam ni berkaitan dengan, kalau kita boleh panggil agamawan jugalah kan. Kalau kita baca surat khabar, cium perempuan ni kita taklah rasa tu. Tapi kalau cium lelaki ni macam mana? Datuk Mufti selalu pesan. Benda yang salah dari sudut agama, salah. Maksudnya, apa saja maksiat yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, kita kena beritahu. Benda ni haram, benda ni salah. Bila benda ni melibatkan individu secara spesifik dan benda tu memang benda peribadi dan sebagainya dan dia bukan berkaitan dengan public interest, bukan berkaitan dengan isu penyalahgunaan awam ke apa ke. Kita kalau orang tanya just bagi tahu, kalau benda sabit, kalau benda tu ada bukti, dia telah melakukan satu perkara yang haram. Tapi bukan untuk dijaja kan. Sebab itu siapa pun kalau isu mahkamah apa ke, memang kita orang kata diingatkan sentiasa supaya kita tak main. Dulu pernah ada satu kes kan, tahun lepas ada satu kes yang mana ada orang yang videonya disebarkan dalam tempat yang tak sepatutnya. Drama angin. Kan. Tapi kami memang dia ingatkan oleh Datuk, jangan jadikan benda ni untuk kita dapatkan keuntungan peribadi kan. Kalau kita ingat benda ni syok nak main. Tapi benda-benda yang seperti ini kita kena ingat, satu hari nanti takut-takut nanti orang akan buat benda yang sama pada kawan-kawan yang mungkin dekat dengan kita dan sebagainya. Sebab itu dalam isu yang baru-baru ni berlaku, kes di mahkamah yang dikatakan rayuan ditolak dan sebagainya tu, kita tak ulas secara panjang. Kalau orang tanya kita pun kita kata kalau benda tu sabit, memang terbukti dia buat, mahkamah salah menjatuhkan, dia salah adalah salah, tapi benda tu bukan untuk dijaja, benda tu bukan untuk diperli, benda tu bukan untuk dijadikan satu modal lah, sebagai satu modal untuk kita menang pada orang lain. Ini bezanya bila mana ada orang kita ataupun orang yang pernah diasosiatkan dengan kita dihukum oleh mana-mana fatwa kan. Ada orang yang menangguk di tempat di air yang keruh bila mana dia pernah dengar kuliah kita, bila mana dia pernah bergambar ke Perlis, pernah bergambar dengan kita, tiba-tiba dia kata dia ni sesat sebab dia punya circle begitu. Apa kaitan dengan circle? Kalau orang tu hentam Abu Hanifah, kita di Perlis tak pernah hentam Abu Hanifah, kita tak pernah petikai tentang ketokohan Abu Hanifah. Kita angkat Abu Hanifah. Ada seminar Datuk Mufti anjurkan menceritakan tentang kebaikan mazhab Hanafi ataupun keistimewaan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Seminar, bentang paper, panggil tokoh-tokoh. Jadi nak kata sebab circle mana yang you maksudkan? Sebab kalau kita tengok di komen-komen, kebanyakannya menyalahkan Perlis dan sebagainya. Ini benda yang tak adil. Kalau betul you nak kirakan sebagai circle, kalau nak kira pakai circle ni, punca dia macam ni. Punca dia kita boleh kata orang yang dah dihukum salah, dihukum penjara sebab cabul lelaki, sebab cium lelaki, kita boleh kata ini circle mana. Tapi kita kata itu salah dia. Bahkan jelas-jelas dia tu dengan circle tu. Bahkan lebih jelas dia dengan circle tu. Jadi kita tak pernah kata ini circle dia lah punya, sebab dia masalah dia. Itu peribadi dia. Kita tak main isu tu. Kita tak main isu. Ya. Ini masalah
ini kita alhamdulillah kita harap kita semua disiplin lah. Apa yang berlaku pada tadi lah cerita apa Wahab kan apa ni dah jadi terkenal dengan nama tu kan. Tapi ialah ini pun satu tabiat juga. Nak bunuh orang guna Karakter karakter assassination. Bunuh assassinate orang punya karakter. bukan atas hujah. Bukan terhujah. Yalah kalau ada benda kesalahan begitu dia boleh bawa ke pihak pentadbiran apa kan. Tapi bukan cara dia memalukan benda dalam personal yang seperti itu. Dan kita tak berminat dalam hal yang dan agama menyuruh kita mensatara muslim man satara Allah yaumul qiyamah satarahullah yaumul qiyamah. Siapa yang tutup aib orang muslim, Allah tutup dia pada hari kiamat. Dan kita semua ada aib dan Allah Subhanahu Wa Taala telah aib kita dan kita tak payah buang. Kalau cuma kita kalau nak buka ni, kita buka benda-benda yang membabit kepentingan awam. Baca hadis palsu, dia kena beritahu. Kesesatan yang menyebabkan itu kepada awam, curi harta benda awam, bahaya, scammer, duk kutip duit, kita kena bagi tahu. Itu ada kepentingan. Adapun dosa peribadi antara seorang Allah Taala, kita harap dia uruskan dia dengan Allah Jalla wa Ala. Ini kadang-kadang orang kita pelik. Ada orang mengajak salah, baca hadis palsu. Kita tegur dia, kata, kenapa nak pergi tegur di public kan? Habaklah terus daripada pun tu. Kenapa nak cari salah dia kan? Tapi bila main kes macam ni, dia pula tolong sebar. Kes yang peribadi. Ini dia salah tarbiyah, salah tak agama yang dihidang, salah maklumat agama, disiplin agama yang diberi. Isu peribadi, isu awam. Masuk tutup isu peribadi, masuk Datuk tutup isu peribadi itu maksud apa? Maksudnya isu peribadi tak payahlah kita nak pergi Canangkan kan. Ada dalam Muwatta' Malik apabila Sayyidina Umar pergi tengok rumah yang bunyi, ada bunyi yang kuat. Sayyidina Umar kata semua minum arak. Tapi Abdul Rahman bin Auf yang Umar kata, tanya dia apa pendapat. Raitu ataina ma nahallahu anhu. Aku mendapat kita telah mendatangi apa yang Allah larang. Apa dia? Allah larang wala tajassasu. Jangan kamu mengintip. Mana mengintip kaiban orang. Kalau nak intip noh, ada curi apa benda orang. Itu tak apa. Itu untuk menjaga keselamatan awam. Tak kira kata macam tu boleh tak ada sesat. Boleh sesat. Sesat kes yang bahaya. Tapi personal punya. Salah lah. Tersembunyi salah. Benda tu salah. Tetapi bukan untuk dijadikan bahan yang dihidangkan dalam masyarakat. Berapa banyak isu Palestin terpadam kerana kes Pribadi antara dua individu ni. Orang dah tak cakap pasal Palestin duk cari pasal isu tu. Itu pun satu hal. Cumanya isu bukan cuma isu lelaki dengan lelaki ni, ini juga nak kena dilihat secara serius dalam masyarakat kita. Secara umum tajuk ni lah. Tapi umum lah. Maksud ini benda yang dilaknat ni dosa besar. Kadang-kadang kita dapat macam tu lah berita ni aduan isteri-isteri. Maksudnya yang dah beristeri. Yang dah beristeri pun dah keluarga. Ada pula pasangan lelaki dia. Jadi sebab tu agama ni banyak benda dia. Aduh. Agama ajak kita disebut penampilan. Lelaki dia suruh lelaki tampil janggutnya, cara lelaki pakaiannya memang dilarang. Ada yang kata dia macam dia satu benda yang natural tu. Dia memang benda tu develop sebab kita biarkan persekitaran tu. Ada kajian, ada tesis yang dibuat. Masa duduk di kampung okey je, pergi duduk universiti, bergaul dengan kelompok tu dia jadi macam tu. Saya ingat Datuk ada komen kan pasal Datuk kata saya ni tak apalah suka sangat sekolah yang lelaki-lelaki saja ni. Sebab tu. Tapi orang nampak kata macam pencampuran tu tak bagus pula macam mana tu? Agama sebenarnya tak ada lah agama ni terlalu rigid macam tu. Kita tawaf pun tak ada sesi perempuan sampai lelaki dalam agama. Nabi tidak serigid itu. Ada macam hadis yang tadi kita sebut tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tu. Nabi tengok dia bercinta. Nabi kata la yuralil mutahabbain mislu nikah. Kan? Orang yang cinta Nabi kata tak ada lain Nabi nikah. Maksudnya Nabi tak kata jangan bercinta. Nabi kata kalau bercinta nikah lah. Ya yang ni lah yang lelaki perempuan lah. Lelaki perempuan lah, bukan cinta dengan sama-sama lelaki. Kita kata kita anti LGBT kan. Dan memang kita anti pun. Tapi kadang-kadang kita tak sedar kita menyuburkan. Sebab apa? Sebab contoh baru ni ada satu video viral dekat sekolah, anak-anak kecil kita yang lelaki dipakaikan tudung dan dibuat bahan jenaka. Dipentas-pentas lawak dalam TV, menormalisasikan watak lembut untuk bagi orang ketawa. Betul. Ini benda-benda yang sepatutnya kita kena lihat balik. Maksudnya pelawak-pelawak ni ataupun guru-guru di sekolah, pelawak-pelawak yang berada di orang kata apa, pentas hiburan, kena memikirkan tanggungjawab sosial. Dulu kita ada lawak-lawak P. Ramlee. Yang mana P. Ramlee buat lawak dia tak ada lembut-lembut ni. Tak ada pula dia buat watak-watak lelaki jadi perempuan tak kan. ada. Jadi kritik sosial melalui lawak tu berkesan. Tapi jangan sampai pada tahap menormalisasikan benda-benda yang menjurus ke arah LGBT.
LGBT ni. Benda ni Itu kita garis kena panduan bincang. kita tadi tu, kita Ya. sebut tu. Dia isu dia kadang-kadang daripada dulu orang Melayu ni. Mana Kenuri, ada Gazapati yang nak sebut yang kata perempuan darai duk pergi menari, duk tepuk tangan. Sebenarnya kita tak boleh. Benda haram kita duk. Kadang-kadang orang duk berlakon jadi perempuan kan. Kita pula duk sonok kat bawah. Tak boleh. Kita tengok kita kena tegur. Jangan tegur. Kita dalam didikan tarbiyah anak-anak kita tak boleh. Anak lelaki syok pergi pakai gincu ke apa. Kita tak boleh kata gelak ambil gambar lagi. Tak boleh. Kita jangan suburkan benda-benda. Dan ni ialah platform yang ramai orang tengok kat malam ni kan. Kita nak tegur jugalah pada kadang-kadang kartun-kartun untuk anak-anak ni. Ada juga karakter-karakter lembut ni walaupun tak banyak. Tak silap pun ni ada kartun yang anak-anak kita duk tengok yang ada watak Abang Sally lah apa kan. Watak tu. Sepatutnya watak tu ditiadakan lah. Kerana isu ni tak tahu lah masih ada ke tidak. Tapi masa anak-anak kita kecil dulu pun duk tengok lah watak Abang Sally ni watak lelaki yang lembut. Dan benda tu dihidangkan pada anak-anak seolah macam benda tu normal. Dia menanamkan dalam minda benda tu tak salah. Ya. Jadi benda ni sepatutnya kita kena bantah. Sebab anak-anak kecil duk tengok benda tu dia jadi satu macam benda yang dah dimasuk dalam otak. Benda tu macam subtle message. Oh tak ada masalah. Sepatutnya dia beritahu benda ni salah ni. Abang Sally kena jadi gagah sebab lelaki kan. Saya pun tak tengok lah siri-siri tu tapi ada duk tengok satu dua siri yang memang ada watak tu. Abang Sally ni laki kita tak sedar, lembut. seolah-olah kita menyuburkan tapi kita kata kita benci pada mulut. Tapi pada tindakan kita, kita Yang ni saya tak menyuburkan setuju. secara tidak sedar benda tu. Betul. Banyak. Kadang-kadang tu kita tengok apa pelakon-pelakon kita nak buat lawak je hak lelaki pergi try jadi macam perempuan. Lepas tu pakat gelak ramai-ramai kat bawah tu. Sebenarnya orang yang gelak bawah tu di atas tu dia la'ana Rasulullah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah laknat. Orang lelaki yang menyerupai perempuan Rasulullah dan laknat. orang perempuan menyerupai lelaki. Ni Orang Rasulullah laknat orang tu kita duk seronok tepuk kat bawah. Padahal orang yang dilaknat amalan perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bahaya. Sebab tu kita melahirkan masyarakat. Sebab tu kita melahirkan masyarakat yang tak serius dengan hal-hal yang seperti ini. Okey tu, mungkin panduan sikitlah pada masyarakat. Katalah kita dapat video-video macam ni kan. Sebab sebahagian orang dia kata yang ni untuk dia nak memperjuangkan mangsa. Sedangkan kita pun tak tahulah siapa yang pemangsa, siapa yang mangsa kan. Kita macam ni dia kata dia terpaksa nak expose benda ni, dia terpaksa nak bongkarkan benda ni pasal dia nak perjuangkan. Anda tengok sebahagian benda ni kerana hasad dan persaingan saja. Kalau betul-betul hak mangsa, hak betul-betul hak dosa tu, kau nak perjuang tu, hak sebarkan hadis palsu, hak maki orang dalam ceramah, ajak benda-benda yang salah di segi agama. syirik. Yang tu kau berjuang habis-habisan. Tapi kau nak pitip benda-benda yang orang tak tahu, kemudian kau nak bubuh dalam media sosial supaya orang tahu aib orang tu. Buat apa? Kalau betul satu orang tu jadi mangsa, dia pergi buat report. Report polis. Biar polis selesai. Baik boleh selesaikan benda tu. Ya. Bukan dengan menyebarkan benda yang tersembunyi. Kadang-kadang kita tengok yang buat macam tu pun dia pun ada. Tapi kebanyakan orang yang buat pada orang macam ni lah. Bukan kita sokong yang buat amalan tu. Salah tak Akan salah? datang your day, hari dia. Yang mana hari dia, Allah akan buka pula kan. Orang yang buka aib orang, Allah akan buka dia. Dia hadir dalam Tirmizi. Man tatabba awratan nas. Siapa yang mengikut-ngikut kesalahan orang Wa ni kana yang fi tersembunyi, jawfi baitihi. Sekalipun dia buat benda tu di tengah rumah dia, tak Allah buka. Allah akan rincikan nanti pula. Fadahahu. Allah Taala akan bongkarkan pula. Kamu sekarang dengan media sosial yang cepat boleh. Kadang-kadang dia mungkin nak angkat orang bab tu, Allah buka bab dia lagi dahsyat. Keuangan orang lah, bab apa lah. Jadi kita semua ada aib, tak ada orang yang tak ada aib. Cuma kita aib peribadi kita minta Allah tutup. Sebab Allah Ghaffar, Ghafur, istighfar dengan minta. Kalau benda tu terbuka tak ada masalah. Contoh. Contoh. Bila dia menunjukkan isyarat lucah dalam masjid, terbuka, live, Dia diungkapkan perkataan tu di khalayak. Itu orang yang mujahir. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahir. Umatku semua Tuhan pun mujahir. Mujahir ni orang yang ni lah. dia bangga pula. Dia bangga dengan maksiat yang dia buat. Yang tu kita tegur lah. Itu dia punya pasal. Dia sendiri pergi buat benda aib tu, dia khalayak ramai. Kau yang buat. Tapi kalau benda dia suka tutup, buat apa kita nak pergi? Tapi daripada dulu Datuk mana Dr. Rora kan, dia buat muka, gambar, tulis macam-macam. Tapi kita jawab balik dengan Benda yang sama. rentak yang sama kan, macam-macam. Walaupun kita tahu ada benda Ada personal sampai kat kita orang tapi cerita kan Dr. Rora dengan dia buat macam-macam lah dengan Pasal itu bukan kulit senjata apa body shaming apa semua. Datuk macam-macam lah poster yang dibuat. Tapi kita tak jawab balik rentak tu. itu bukan perjuangan kita. Perjuangan kita supaya orang mematuhi syariat. Ya. Kita pun sebagai manusia kadang-kadang memanglah nak tergelak juga bila tengok berita-berita tu dah mai kat kita, kat media sosial tu. Memanglah nak tergelak kadang-kadang. Mereka punya macam-macam
mangkang lah orang kata orang ni macam-macam kan. Nak tergelak lah juga. Dia pun punya akal tu kan. Nak kata kreativiti orang, semua orang tu. Tapi itulah. Sebenarnya kita pun kena terima kasih banyak kat Datuk juga. Sebab Datuk banyak bagi pesan kat kita, bagi ingat kat kita jangan Kalau ikut lajak kita nak bagi ya. benda ni kan. Rasa orang pernah pukul kita kan. Kita pun rasa geram juga. Tapi bila kita bila nak tengok benda tu, Tak, kita dapat buang pun kita nak pukul balik. Ini bukan medan kita kan. Ini bukan bahan untuk kita main. Bahan Hujah kita jawab adalah- hujah. bahan Kalau nak kita jantan, adalah- hujah. kalau kita nak nak main cerita drum dulu. Dahsyat. Ni cerita hak baru ni. Hak dah mahkamah putuskan semua orang tahu ni kan. Isu Dahsyat. gelaran. Dia hamba Allah tu pernah nak cabar nak main ke Perlis, nak berdebat dengan kita. Berdebat dengan kita, dan nak bawa kereta. perkataan dia kepada kita dahsyat-dahsyat. Tapi kita tak Kalau ambil kita lah. nak buat model, Kalau kita nak buat model, kita kata tu lah. Kalau tu lah. Atau kita nak buat model tu lah. Siapa yang kata kami Allah Ta'ala hukum jadi macam tu lah. Yang Itu karamah. itu semua kita tak mau. Kita tak mau. itu isu pribadi dia, isu jenayah pribadi dia, Kita tak mau. dia pun dah dapat hukuman. Kita tak mau. Dia pun dah dapat hukuman. Orang yang dizalimi memang betul-betul bawa kes ke mahkamah. So kita tak payah masuk campur. Kita tak mau jambak. Dan kita tengok media-media rasmi macam page-page rasmi dah tu pun tak up. Oh, dah. InsyaAllah tak. InsyaAllah kita pesan orang kita. Walaupun yang ni kira bola tanggung. Ay, kalau bola tanggung. Tapi seronok bayangkan, di atas. Alhamdulillah kita harap semua orang sunnah faham dia benda yang sama. Perjuangan asas tu. Perjuangan kita yang sama. Walaupun kita nak kira, kalau benda tu berlaku pada ustaz-ustaz sunnah, saya nak ingat gendang raya kan. Tapi kita tak disiplin. Nabi Kita hanya berlawan idea. Kalau ada yang terbuka, yang dia open sendiri. Dia sendiri contohlah, tiba-tiba dia pergi buat call live, dia buka pada semua orang, lepas tu live dia TikTok bersembang ke? dengan benda-benda yang lucah, dan kita tegur sebab dia sendiri open kesalahan dia. Tapi kalau dia bercakap dua orang Mujahirin. kan, tak ada orang tahu. Kalau kita tahu pun, kita terus direct dengan dia lah kan, sebab benda tu tak terbuka. Benda tu salah, benda tu dosa. Sekarang ni teguran yang kita buat ni sebab dia sebut benda tu di public kan. Ya. Yang hadis-hadis apa yang dibaca di public, amalan-amalan Ya, fatwa ada. tu di public. Di public. Kalau dia buat tertutup, kita pun akan tegur dia, tegur dia tertutup. Bila dia baca di publik, kita kena beritahu publik hadis tu tak betul. Ulama hadis yang mana duk melazimi ataupun membaca hadis palsu ni, dia senaraikan nama depa dan kita rijal. Pasal apa? Nak elakkan orang. Kalau jumpa dia ni lagi punya nama, jangan ambil lah hadis dia. Bayin amrahu linnas kan. Ulama hadis kata, Jelas kan. jelaskan kedudukan perawi-perawi yang baca hadis palsu ni pada manusia supaya orang tahu. Ijlis makna kan. Ijlis makna naqtafillah. Naqtafillah. Duduk bersama kita mengumpatkan Allah. Ini mengumpat ni bukan habis mengumpat dia. Setakat dia punya apa? Dia punya keliruan ataupun fakta-fakta hadis yang palsu. Taklah mengumpat. Tu dia, datuk dia lagi teruk. Perangai tu dia tak habis sampai terus tu. Bini dia lagi teruk. Tak ada lah. Dia tak. Yang tu. Tapi kalau nak cari ada je lah kan. Objektif lah. Yang tu sajalah. Okey, alhamdulillah sahabat-sahabat, kita dah tonton satu video yang agak panjang dan alhamdulillah moga-moga kita ambil manfaat daripada perkongsian daripada Ustaz Mak Rizal, kemudian Dr. Rozami dan juga Dr. Mazhar. Ada banyak isu yang dibincangkan, tapi antara isu yang diangkat adalah kenyataan daripada Dr. Hafiz Qodiang tentang isu circle yang dikaitkan dengan Ustaz Mohib Kholi, dan alhamdulillah dia telah jelaskan oleh Dr. Roran dan juga Dr. Mazhar bahawa isu circle ni tak berbangkit. Ni kalau nak kata Ustaz Mohib pernah berada dalam circle orang-orang sunnah, bagaimana pula Ustaz Syamsul Zaman yang berada di dalam circle geng-geng Aswaja sejak daripada dulu sampai sekarang? Adakah itu membuktikan bahawa circle Aswaja itu bermasalah? Itu perlu difikirkan. Dan bagus juga diangkat tentang isu masyarakat dan juga isu aib peribadi. Kalau aib peribadi, kita sebaiknya tidak mengedarkan, tidak menghebahkan kepada orang lain. Adapun aib yang bersifat masyarakat, orang pun sudah tahu, maka perbuatan itu perlu diberikan teguran, perlu diambil tindakan secara terang-terangan. Dan ada selingan-selingan juga berkaitan tentang mujahiri bil ma'asi. Orang yang terang-terang tunjuk kemaksiatan, berbangga pula dengan maksiat, berkata lucah tetapi depan orang ramai. Perkara ini perlu diberikan teguran. Walaupun kalau awak bercakap lucah bersama dengan orang-orang terpencil, itu mungkin kita kata kita boleh simpan aib awak itu. Tetapi kalau awak buat secara terang-terangan, orang pun dah tahu, berlaku di publik pula, ia perlu diberikan teguran, ia perlu diambil tindakan. Dan ada juga selingan kecil daripada Dr. Rozami berkaitan tentang isu Abang Seli yang ada sebenarnya dalam watak Upin dan Ipin. Di situ saya tak berapa nak setuju. Sebab Dr. Rozami jarang tengok Upin dan Ipin, jadi dia tak tahu watak Seli ni watak apa. Tetapi saya dan juga anak-anak memang suka tengok Upin dan Ipin. Jadi kita faham watak yang dibawa oleh Seli. Seli ataupun watak
letak lebih tepatnya adalah Abang Saleh. Dalam kebanyakan scene dia tak sebut dengan Sally, dia sebut dengan Saleh. Disebut Sally itu dia dalam satu atau dalam dua babak saja. Tetapi kebanyakan waktu dia menggunakan dengan nama Abang Saleh. Abang Saleh ni dia bukan orang perempuan, dia lelaki sejati. Tetapi cuma dia ni adalah lelaki lembut. Jadi lelaki lembut di situ dia bukan orang perempuan. Dalam cerita Upin Ipin, sepanjang yang saya tonton, saya tak pernah nampak Abang Saleh pakai baju perempuan. Tapi yang kita nampak adalah Abang Saleh memang berperwatakan dengan lelaki lembut. Dia pun bekerja sebagai seorang tukang jahit. Dan dia pernah kena scam bekerja dengan penjenayah. Itu benda yang berlaku dan dia tak patut dikaitkan dengan isu LGBT. Sebab kalau kita letakkan isu LGBT, kita akan letakkan kepada orang yang salah. Sebab dia lelaki lembut. Dia bukan lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Yang penting hari ini kita dapat banyak manfaat ilmu daripada tokoh-tokoh ini dan kita berharap tokoh-tokoh ini sentiasa memberikan kritikan, memberikan kenyataan dan kita juga kritis dalam mendengar setiap kenyataan-kenyataan daripada tokoh-tokoh kita. Banyak perkara kita boleh mengambil manfaat, banyak perkara yang kita boleh dapat ambil ilmu. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak kerana anda menonton. Jangan lupa untuk dapatkan buku-buku saya dan anda juga boleh dapatkan buku Sahih Al-Bukhari yang saya letakkan ni di bawah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.